Jom belajar bersama dengan Cikgu Muring. Untuk kelas hari ini, kita akan belajar unit baru, iaitu unit 3, tumbuhan. Tumbuhan semula jadi memberi banyak kepentingan kepada manusia dan haiwan. Tumbuhan digunakan untuk keperluan manusia seperti perindustrian, ubat-ubatan dan menyediakan peluang pekerjaan. Selain itu, tumbuhan juga menyediakan habitat, menjadi sumber makanan kepada haiwan dan membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Mari kita lihat hubungan antara tumbuhan dengan manusia. Fungsi tumbuhan kepada manusia. Tumbuhan menjadi sumber makanan kepada manusia bagi memekalkan tenaga. Manusia juga dapat menjalani kehidupan seharian dengan lebih cergas dan sehat. Kebanyakan pakaian dihasilkan daripada tumbuhan yang merupakan keperluan asas manusia bagi melindungi diri daripada cuaca panas dan sejuk. Tempat tinggal ialah tempat manusia berteduh dan menjalani kehidupan harian mereka. Tumbuhan dijadikan salah satu sumber untuk membina sebuah tempat tinggal. Seterusnya, B. Fungsi manusia kepada tumbuhan. Pembiakan tumbuhan. Manusia membantu dalam proses pembiakan tumbuhan, iaitu dengan cara menjemai biji benih, menanam anak pokok dan keratan batang atau daun. Tumbuhan membiak untuk menambah bilangan dan mengekalkan spesiesnya. Pemeliharaan dan pemeliharaan. Pelbagai cara boleh digunakan untuk memelihara dan memelihara tumbuhan. Antaranya, mewartakan hutan simpan, penanaman semula pokok, pengawalan aktiviti pembalakan, penguatkuasaan undang-undang, dan menubuhkan persatuan atau kelab alam sekitar. Mari kita lihat pula kepentingan tumbuhan kepada manusia. Tumbuhan memberi banyak kepentingan kepada manusia, antaranya sumber perindustrian, perubatan, dan menyediakan peluang pekerjaan. Dalam perindustrian, kayu balak digunakan untuk bahan binaan rumah, getah untuk membuat tayar, kapas untuk dijadikan benang, kayu jati, cengal dan meranti untuk menghasilkan perabot. Dalam aspek perubatan pula, tumbuhan seperti herba, rempah ratus dan buah-buahan dijadikan sebagai penawar bagi merawat pelbagai jenis penyakit. Tumbuhan ini mempunyai khasiat tertentu dan berpotensi menjadi sumber dalam perubatan tradisional dan moden. Peluang pekerjaan banyak ditawarkan dalam sektor pertanian, perubatan, bioteknologi, makanan, pembalakan, pembinaan, perkilangan, dan pembuatan perabot yang dihasilkan daripada tumbuhan. Selain itu, keindahan alam semula jadi seperti hutan,
dan tempat pertanian atau penternakan juga boleh memberi peluang pekerjaan dalam sektor argo pelancongan dan eko pelancongan. Mari lihat kepentingan tumbuhan kepada haiwan pula. Selain manusia, haiwan juga bergantung kepada tumbuhan bagi meneruskan kehidupan. Berikut ialah kepentingan tumbuhan kepada haiwan. Yang pertama, habitat haiwan. Tumbuhan menjadi tempat tinggal atau habitat kepada haiwan untuk berlindung dan membiak. Yang kedua, sumber makanan. Bahagian tumbuhan seperti daun, buah-buahan, bijian, pucuk dan bahagian lain pada pokok menjadi sumber makanan penting kepada haiwan. Haiwan makan tumbuhan untuk mendapatkan tenaga. Ketiga, keseimbangan ekosistem. Ekosistem ialah satu proses interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Antara kepentingan keseimbangan ekosistem ialah dengan membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen kepada haiwan. Ianya juga dapat mengekalkan habitat haiwan, membekalkan sumber nutrien kepada haiwan, mengekalkan rantai makanan dan siratan makanan haiwan, menghasilkan bahan organik untuk pertumbuhan makanan haiwan, dan mengekalkan populasi haiwan itu sendiri. Mari kita sama-sama lihat bagaimanakah cara kita memelihara dan memelihara tumbuhan. Pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuhan penting untuk memastikannya tidak terancam dan kekal menjadi warisan kepada generasi akan datang. Berikut adalah langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuhan. Pertama, iaitu penanaman semula hutan atau pokok. Kedua, pengawalan pembalakan hutan. Ketiga, penyelidikan bakal tumbuhan. Keempat, rawatan silvikultur. Perawatan ini adalah rawatan spesies pokok yang semakin pupus seperti cengal, jelutong, dan rotan. Rawatan ini akan memastikan pokok-pokok yang berharga sahaja diberi peluang untuk tumbuh manakala pokok tidak bernilai akan ditebang. Kelima, mewujudkan ladang hutan. Keenam, mewartakan hutan simpan atau taman negara. Dan yang ketujuh, penubuhan persatuan alam sekitar. Ya, itu tadi pelajaran kita hari ini. Sekarang kamu sudah pun tahu kepentingan tumbuhan. Jangan lupa lepas ini sila buat tugasan yang cikgu minta. Siapkan dan hantar kepada cikgu. Kamu juga boleh merujuk buku teks PSSA muka surat 52 hingga muka surat 60. Okey, itu saja kelas kita hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana telah menonton video ini. Jumpa kamu di kelas yang lain pula.
jumpa lagi. Bye-bye.